نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Baik. Terima kasih ucapkan yang dihormati, yang dikasihi Fadil Tuan Imam Surau Taqwa, pengurusi jawatan kuasa, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bismillah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Allah memilih kita menjadi orang Islam. Sebab tu para ulama bila dia mensyarahkan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu rahmat bagi sekalian alam, maka mereka mengatakan apakah yang dinamakan rahmat itu. Namun para ulama tafsir mengatakan rahmat yang besar ialah Nabi, dengan asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita ni jadi orang Islam. Bukan Nabi yang memberi hidayah dengan sebab asbab. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya bukan kita lah yang membagi hidayah kepada orang yang kita suka, tetapi Allah yang bagi hidayah. Kadang-kadang kita buat program dekat section 7, tapi Allah bagi hidayah dekat section 8. Dan kita buat program di surau ini, Allah bagi hidayah kepada section yang sebelah. Sebab dengan asbab, dengan sebab usaha yang kita lakukan. Jadi kita minta, ya Allah bagilah aku jadi orang Islam sampai aku mati. Sebab ramai orang, kalau kita perasan dekat sini mungkin tak sama macam dekat setengah tempat. Kalau orang yang biasa masuk ke kampung-kampung, masuk ke kawasan pedalaman Sabah, Sarawak, kok lah ada orang Sabah ke, ada orang Sarawak kat sini yang dia pernah ikut join program syahadah, program dakwah ke ataupun program khidmat di sana, dia boleh tengok satu family ada kakak Islam, adik bukan Islam. Boleh tengok ayah tu Kristian, anak tu Islam. Dia boleh duduk satu rumah, jadi elok, jadi baik, jadi elok pula, tak bergaduh. Kita yang Islam ni kadang-kadang kelai, anak dengan mak pun tak boleh tengok kan. Bapak masuk rumah, anak ambil helmet keluar rumah, cabut. Bapak main tengok TV, anak pindah atas masuk bilik. Sebab siaran channel tu tak kena dengan ayah. Tak ngam, mak tak tegur anak. Abang boleh bergaduh dengan adik sebab harta faraid. Tapi bagaimana mereka boleh duduk sekali, sedangkan Islam dan bukan Islam, iman sebesar zarah dengan iman yang tak ada langsung, beza besar. Syurga dan neraka. Nabi Ibrahim dalam hadis kursi, Nabi Ibrahim pernah sepak bapak dia. Sepak bapak dia di hari akhirat lah, bukan pergi sepak bapak dia. Orang bincang pasal Azar ni bapak dia ke bapak angkat dia. Tapi kebanyakan para ulama kata bapak dia Azar, yang mana dia bapak dia buat berhala, dia tolong robohkan berhala.
Lalu bila hari-hari akhirat, dia pernah sepak ayahnya, yang mana waktu itu ayahnya ditukar menjadi serigala. Dia sepak kepala ayah dia. Dia tanya, ya Allah, siapa ini? Lalu Allah jawab, itulah Azar, ayahmu, yang mana sudah ditukar menjadi serigala. Ya Allah, teruknya sepak bapak. Tapi disebabkan Allah nak bagi perumpamaan, ini Islam dan juga bukan Islam. Orang ada iman dengan orang tak ada iman. Maka kita minta, ya Allah, bagilah kita mati ni dalam keadaan Islam. Dan syukur banyak-banyak Allah jadikan kita ni orang Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ni saya tengok mesej apa Abang Sanusi kita bagi. Ustaz boleh pilihlah 2-3 tajuk. Dia bagi tajuk yang dia bagi tu saya rasa cukup penting, tiga-tiga dia. Dia bagi pemuda punya cerita, dia bagi tajuk Fasilatul Rahim, dan dia bagi tajuk keluarga yang seronok. Jadi sementara kita duduk jalan-jalan tadi, saya sempat tengok tafsir Al-Qurtubi. Cerita tentang surah Ali Imran. Tuan-tuan, surah yang paling panjang dalam Quran surah Baqarah. Ini orang tanya orang surau boleh jawab lah, kan? Orang surau memang dia tahu surah paling panjang Baqarah. Nama surah paling panjang dalam Quran surah apa? Ali Imran. Sebab dia ada 2 pangkai. Ali Imran. Dia bukan sekali lah. Ali Imran. Ahli keluarga Imran. Satu surah yang mana Nabi pernah memanggil Zuhrawain. Nabi kata ada 2 cahaya. Siapa yang membaca surah ini, kalau dalam riwayat Ad-Darimi dalam Fadailus Quran, kelebihan-kelebihan Quran, disebut Nabi kata bacalah 2 surah ini, dia seumpama awan mendung yang dia macam petunjuk jalan. Baqarah dan surah Ali Imran. Tuan-tuan, kalau kita buka keutamaan surah, dia ada riwayat, sebahagian ulama ambil daripada hadis Nabi, sebahagian ulama diambil daripada asar sahabat Nabi SAW. Namun ada juga kelebihan-kelebihan surah ini yang memang bukan datang daripada Nabi dan direka-reka. Sebagai contoh, pernah berlaku satu zaman, seorang lelaki nama dia Nuh, digelar Nuh Al-Jami'. Nuh yang mengumpulkan. Nuh ni orang soleh. Dia orang soleh, dia duduk dalam kampung dia. Dia tengok waktu tu orang duk buat benda lara. Orang duk menyanyi, orang dah mula tinggal Quran. Orang dah mula sisihkan Quran, orang duk berhibur. Lalu dia rasa teringin nak buat benda baik. Teringin nak buat benda baik, nak bebaskan orang ni kepada benda yang lara, kepada Quran. Lalu dia mula mereka-reka cipta tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran, yang mana tak ada langsung. Nabi tak pernah kata dia cipta surah ini dapat kelebihan itu, surah ini dapat kelebihan itu. Para ulama kata Nuh Al-Jami' ini, dia kata digelar Al-Jami' kerana di sisinya terkumpul semua akhlak-akhlak yang baik. Tuan, saya suara tak apa nak ada, saya teran sikit. Kalau tidak jadi pelan. Piyushul kata cerai, jadi kita teran sikit. Dia geng saya tu 786. Kat mana tau? Terkumpul semua kebaikan baginya. Nuh Al-Jami' orang salih, ilmu padanya, akhlak padanya. Tetapi para ulama ketika itu bersepakat mengatakan Nuh Al-Jami' semua ada padanya, satu yang tak ada, illa as-sidqu, melainkan kebenaran. Sebab dia mula buat benda ni dan dia dihukum oleh pemerintah ketika itu dengan hukuman yang agak keras. Sebab pada ketika itu mereka menganggap ini satu pendakwaan yang sangat tidak betul. Tapi nak cerita, ada juga fadilat-fadilat Quran yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang kita sebut, Nabi sebut Zuhrawain, 2 cahaya. Zahrah ni setengah kata bunga, tapi dalam ini dia maksud cahaya. Siapa yang baca 2 surah ini, Ali Imran dan Al-Baqarah. Baik, Ali Imran, keluarga Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Allah sebut, sesungguhnya kami memilih
Innallaha astafa Adama, kami memilih Adam dan kami memilih Nuh. Para ulama tafsir menyebut kami memilih agama Adam dan agama Nuh. Kedua-dua orang ni hebat. Adam wa Nuhin wa ala Ibrahim, anak cucu keturunan Ibrahim. Wa ala Imran, adik-beradik keturunan Imran. Ada dua pandangan dalam surah ini. Ali Imran ni siapa dia? Ada setengah kata ini mereka ini bapa-bapa kepada Musa dan Harun. Namun pendapat yang lebih kuat, Ali Imran ini merupakan bapa kepada Maryam alaihi salam. Nak Maryam? Semua pekat sebut Maryam. Antara wanita yang disebut wanita yang ahli syurga. Antara wanita-wanita yang baik disebut dalam hadis Khadijah, Maryam, Asiyah, Fatimah radhiyallahu anha. Ya, antara yang disebut. Maryam alaihissalam bermula cerita satu ayat surah Ali Imran. Entah ayat paling panjang dalam Quran dalam surah Baqarah, ayat apa? Ayat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Bila kamu semua hutang, maka kamu hendaklah tulis. Ayat ni kena pada zaman sekarang tentang kontrak. Kontrak, satu benda yang baik. Saya dengan ayah saya hutang tak? Kan? Dengan ayah saya hutang. Ustaz kaya pun ada hutang, orang kata kaya. Awak nampak tak ada muka tak nampak muka hutang. Sudah hutang. Hutang ayah ada banyak duit EPF kan, yang dia simpan. Jadi kita nak beli rumah, kita pinjam lah. Hutang dengan ayah daripada pinjam dekat bank. Dan ayah pun lain clear, dia bagi. Apa lagi, anak pun ambil lah. Alhamdulillah, bila bagi hutang kita tulis. Walaupun tu ayah kita, dan kawan-kawan pun kita faham. Bila kita lepas graduate ni, tera-tera umur 27, sekarang taklah 27, sekarang dah 30 dah, perasan 20-an lagi. Umur 30 ni kawan-kawan duk mula nak kahwin. 27, 28, orang duk mula call. Dia tak nampak orang lain, dia nampak kita. Kononnya kita ni jutawan segera. Dia telefon, ustaz, nak Ashraf, aku nak kahwin, pinjam 1,000, pinjam 2,000. Entan biasa. Kawan baik, kamcing macam mana pun. Tapi tetap kita kata, hang WhatsApp kat aku paling kurang ataupun email paling kurang, berapa nak bayar, bila nak bayar. Dia kata, amboi berkira sangat. Tak, kena tulis. Kerana padanya ada barakah. Alhamdulillah, sepanjang saya duk buat macam ni dengan kawan-kawan pinjam duit, Allah mudahkan mereka nak bayar kat kita. Dan Allah mudahkan kita bila hutang dengan orang, Allah mudahkan kita nak bayar kat orang. Mungkin ada berkatnya, Allahu a'lam. Ini ayat paling panjang. Nama yang paling panjang Ali Imran. Nama Imran disebut dan diambil namanya sebagai nama khusus bagi surah Ali Imran. Imran, nama orang. Imran. Tapi spesialnya Imran ni, nama ada dalam surah, cerita dia tak ada dalam surah. Cerita Imran ni main mana? Tak ada. Dia ni pakai spek ke? Tak ada. Dia ni muka janggut macam mana? Tak ada. Yang diceritakan banyak kisah isteri Imran dan anak Imran, Maryam alaihi salam. Sebab inilah dinamakan keluarga yang bahagia ini. Bila anak bagus, ayah akan dapat nama para ulama sebut. Anak solehah, ayah dapat nama. Isteri bagus, suami dapat nama. Anak siapa ni? Anak Cik Mat. Anak siapa ni? Anak Sanusi. Siapa dia? Anak orang ni. Ali Imran disebutkan dalam surah ini. Sebut satu kisah di mana kisah tentang Maryam alaihi salam. Tuan, hari ni saya dalam banyak-banyak tu saya pilih lah pasal anak, pasal keluarga. Sebab dah buka tafsir Qutubi, nampak cerita tentang keluarga bahagia. Dalam ayat Quran, dia surah Ali Imran ni surah 2.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Satu hari isteri kepada Imran, orang rumah Imran, dia bernazar kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Dia nazar dekat Allah, dia mengandung, ya Allah, kalaulah aku lahirkan anak ini dalam kandungan ini, maka aku teringin sangat anak ini dijadikan muharrara. Muharrara ni bermaksud aku ingin jadikan anak ini pelayan ataupun hamba ataupun tok siak, senang cerita, bagi Baitul Maqdis. Nak jadikan anak ni jadi orang yang boleh memperhambakan diri kepada Baitul Maqdis. Dia nazar. Kemudian dia kata, ya Allah, perkenankan nazar ini. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Lalu Allah perkenankan nazar dia. Allah bagi keluarlah anak, seronok dapat anak, keluar anak tu, anak lelaki ke perempuan? Perempuan. Bila dia dapat anak perempuan bernama Maryam, dia pun Allahu Akbar. Macam tu. Macam kita lah, zaman ni bukan ada scan. Bukan boleh pergi cek hospital, masuk 5 bulan boleh cek lelaki ke perempuan, kan? Masuk 5 bulan perempuan, anak saya cek, dia scan, doktor cari mana burung, ada burung, ya burung itu bermaksud lelaki. Kita pun okey. Maksud dia cari siapa dia, lelaki ke perempuan. Zaman dulu tak boleh. Cuma orang dulu mungkin dia boleh tengok perut orang perempuan ni, dia pengalaman. Dia tengok perut perempuan nampak semacam ni baby girl ni, dia nampak boleh agak pengalaman. Orang lama tengok pengalaman. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dan apabila lahir anak, tengok anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan anak ini bukan anak lagi, dan sesungguhnya laki itu tak sama dengan perempuan. Ayat inilah digunakan oleh sebahagian ulama untuk meletakkan bahawa laki dengan perempuan tidak sama. Walaysa dzakaru kal untha. Laki dengan perempuan ni tak sama. Sama dari segi nak masuk syurga, ya sama. Sama siapa buat baik masuk syurga, ya sama. Tak ada kata laki buat baik masuk syurga, perempuan buat baik. Kalau banyak mana pun dia tak boleh challenge laki yang buat sikit. Tak. Man amila salihan min zakarin wa untha wa huwa mu'min. Laki buat baik banyak tu dapat syurga, perempuan buat baik banyak tu dapat syurga. Yang tak sama tu dari segi taklif, tanggungjawab dan sebagainya. Ni gerakan-gerakan orang yang mahu menyamaratakan lelaki dan perempuan. Nak samaratakan lelaki dan perempuan. Orang perempuan, saya bidang buat sekarang menulis bidang gender, bidang lelaki dan perempuan. Di Malaysia ni tak ramai ulama-ulama yang boleh bahas tentang kesetaraan gender. Tak banyak. Jadi bila kita nak buat penulisan tentang kesetaraan gender ni, kita kena pergi cari kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan PhD, doktor-doktor di Indonesia. Tuan-tuan faham, di Indonesia ni perkembangan bincang tentang setara lelaki dan perempuan ni cukup dahsyat. Dia boleh berkembang bagaimana Kiai A.A. Gimnastia. Tuan-tuan kenal Kiai A.A. yang rambut yang pakai serban macam Ustaz Don tu. Dulu bila mana dia kahwin, mula dia ada isteri nama Teh Nenek. Allah baiknya Teh Nenek ni, nampak cakap pun baik. Kita tengok pun Allah nampak jernih muka. Kiai AA ni dia ada sekolah sendiri, radio sendiri, pusat urus zakat sendiri, pondok sendiri, hotel sendiri. Dia macam perkampungan. Dia nak tiru Ustaz Asy'ari Muhammad, perkampungan Sungai Penchala. Dia nak tiru. Dia buat di Bandung. Dia ni dulu orang mengaji dengan dia. Dia cakap slow, rawat hati, manajemen kalbu. Orang panjat pokok tu, dengar kuliah dah. Punya ramai ni. Tapi nak jadi cerita tuan-tuan, nak buat macam mana? Dah berkenan. Dia kahwin seorang lagi. Kahwin seorang lagi tuan-tuan. Ya Allah, nak kata teruk tak teruk orang kata kat dia. Daripada kiai yang disanjungi, orang boleh panggil bukan lagi Kiai A.A.Jim, orang panggil Kiai Anjing tu dia. Sebab Indonesia ni kuat. Partai Keadilan Sejahtera, dia lebih kurang macam PAS lah, PAS dekat Indonesia. Lebih kurang macam tu lah. Kat Indonesia ni banyak partai maksumi, partai apa, macam-macam lah. PKS, PKS.
Partai Keadilan Sejahtera. Bila dia bertanding, orang semua dah suka dah dia ni calon ni, suka dah. Tengah-tengah duk bertanding, tengah-tengah duk kempen, tengah-tengah dapat rahsia, dapat surat. Rupa-rupanya calon lelaki ni dia ada isteri 2. Dia bukan pergi couple dengan siapa-siapa dah. Isteri 2 ya. Dapat saja pihak lawan tu keluarkan statement, ni calon yang aku nak lawan dengan dia ni ada isteri 2. Tuan-tuan, kalah pilihan raya. Di Indonesia ni dia kuat. Dia kuat kesetaraan gender. Tapi kita faham, laki dan perempuan dia ada beza sikit tetapi boleh diubah. Ada benda yang boleh diubah, ada benda yang tak boleh diubah. Mengandung tak boleh ubah. Mengandung tak boleh nak ubah, kan? Laki nak mengandung, nak bagi setara, tak boleh. Orang perempuan dia selalu, kami ni tak sama. Asyik-asyik laki contohlah kan, marah orang perempuan. Saya kalau dalam tu dia tanya, saya cakap lah, asyik tak sama ya, tapi kami time sembahyang Jumaat hampa shopping tudung Farida tak apa. Kan? Time sembahyang Jumaat hampa shopping hampa tak kata pun. Kami menuntut kami nak sembahyang Jumaat sama, meninggalkan shopping tak ada siapa tuntut. Tapi ini cerita dia. Walaysa dzakar kal untha. Ada beza. Laki, setengah ulama sebut, bukan ulama lah, orang psikologi. Orang psikologi buat kajian. Orang lelaki ni dia timbang rasa banyak, sabak banyak, dia slow, ataupun bahasa mudah kita panggil lembab. Dia cerita dia. Nak bagi faham sikit bahasa Kedah. Lembab sikit lelaki ni. Lembab buat keputusan. Kan orang main apa bos lelaki ni tenyih pun lambat. Dia lembab sikit, dia timbang rasa. Sebab tu talak diberi kepada lelaki, bagi kat perempuan habis kita semua duda. Contohlah kan, berapa kali satu hari 14 kali dia talak aku, contoh. Sebab ini laki. Sebab itulah dia buang sampah tu lambat sikit, sebab dia timbang rasa lambat sikit. Laki. Ni orang kajian psikologi, bukannya kita kata bawa yang tepat, bukan ada nas, tapi kajian psikologi. Orang lelaki ni dia fokus lebih, kalau buat kerja dia tak macam perempuan. Orang perempuan dia boleh buat, dia boleh pegang bulu ayam, lap TV sambil lap meja, lepas tu jamu makan, lauk macam-macam. Orang lelaki kalau mop muka serius ya. Mop betul lampu, tengah betul lampu, orang tengok isteri, abang tolong ambil, aku betul lampu ni. Dia tak boleh orang kacau. Fokus. Allahu a'lam. Ni orang psikologi sebut. Orang lelaki ni cakap kadang-kadang tak cakap banyak bila dekat dalam rumah. Betul? Masih cakap banyak rumah. Kita jangan cakap banyak. Tapi orang perempuan dia cakap berulang-ulang. Ni orang sebut lah psikologi. Cakap berulang-ulang. Sebut berulang-ulang kau. Berulang-ulang. I benci you. Benci. Bolang. Orang lelaki jarang ulang macam tu. Ini psikologi sebut. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita hargailah orang perempuan, sebab dia baik. Dia balik rumah dia itulah, dia tak buka tudung lagi, dia pergi buka peti ais dulu, dia tengok apa nak masak makan untuk suami dia. Dia masak makan. Yang suami ni pun dia pemimpin keluarga, jadi dia atur strategi rumah tangga. Dia atok lah kicap atas meja lah satu. Bukan susah pun nak ambil dalam peti ais. Bukan susah pun nak pergi ambil ayak kosong, ayak masak letak atas meja, tak susah. Tapi dia ni laki. Orang suami, nama suami. Sedangkan kalau kita rasa kesian dekat isteri aku, kita boleh tolong sekali. Tapi inilah laki. Perempuan tu kita hargailah orang perempuan. Jangan tanya dia ikhlas tak ikhlas, walaupun lepas dia hidang tu dia tangkap gambar masuk dalam Facebook. Kan? Jangan tanya ikhlas tak ikhlas. Memang kita kena tolong dia. Baik, walaysa dzakaru kal untha. Dia sedih dapat anak perempuan, tapi dia terimalah. Orang soleh dia terima, tak kira anak perempuan. Dan kita ni jangan pakaikan anak-anak lah. Tuan, kajian tentang orang-orang lelaki. Ada lelaki lembut, ada perempuan yang agak keras, ya? Salah satu sebab ketika anak itu dalam kandungan, mak ni duk fikir nak anak lelaki. Hormon, rembesan hormon turun kepada anak. Tengok keluar perempuan. Jadi perempuan pun jadi keras. Allahu a'lam, betul tak betul ya. Ingin anak perempuan dia pas hormon dia dekat
dekat anak tu. Dapat tengok-tengok laki tu pun lembut sikit. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'tu wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Lalu kami menamakan dia dengan nama Maryam, dan sesungguhnya Maryam ini kami doakan dia dan juga anak cucu keturunannya daripada syaitanir rajim. Kita bila lahir, dalam hadis Bukhari ada. Tuan-tuan kalau buka hadis kitab Bukhari, dalam satu kitab tafsir, bab tafsir, dia ambil ayat Quran, dia cari ayat Quran yang ada hadis Nabi cerita tentang dia. Dia ada kitab tauhid, kitab akidah, kitab tentang tauhid, bab tauhid. Ada kitab tafsir, ayat tafsir ayat Quran yang mana ada hadis, Imam Bukhari kumpul. Lalu kita boleh buka, tengok pada syarahnya, iaitu kitab Fathul Bari. Tuan-tuan, kenal kitab tak? Kenal orang, kenallah kitab. Kau kenal orang saja. Kenal kitab. Fathul Bari, kitab yang sangat bagus. Sehingga ulama mengatakan bahawa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah Amirul Mu'minin fil ilmi hadis. Dialah kepala segala ilmu hadis, dan syarah yang paling baik bagi kitab Sahih Bukhari adalah Fathul Bari. Kita boleh baca, sedap syarahannya. Dia ada cerita tentang ayat Quran bila mana Abu Hurairah sebut, dia datangkan hadis Nabi ketika mana anak lahir keluar daripada perutnya. Suami nak sambut anak. Sambut anak. Kita ada hospital private, kan, doktor panggil, suami mai sini, suami mai sini. Suami sambut anak. Maka waktu itu bila anak nak keluar, dalam hadis sahih, yang maksud syaitan. Syaitan ni dia akan ada sekali. Hadis sahih. Dan syaitanlah punca fastahillu sarikhan. Syaitanlah punca membuatkan anak itu menangis. Saya tak pasti dari mana dia punya, orang kata apa, dari sudut saintifik. Tapi hadis sahih, anak ketika mana keluar daripada perut ibu dia menangis adalah kerana syaitan. Dari segi saintifik, mungkin doktor yang ada kat sini dia boleh cerita, wallahu a'lam. Tapi ini sahih, hadis sahih. Orang bincang, syaitan tu macam mana? Syaitan hasud, adakah punca dia menangis kerana syaitan? Maka syaitan akan ada bersama ketika itu. Dan antara anak yang mana syaitan tidak keluar bersama ketika mak dia melahirkan, salah seorang itu adalah Isa ibnu Maryam. Maka Abu Hurairah kata, wahai ibu-ibu, wahai ayah-ayah, siapa ini syi'tum, sekiranya kamu teringin nak anak kamu tidak diiringi dengan syaitan, ketika nak sambut anak, bacalah ayat Quran yang mana saya baca tadi, ayat Quran daripada surah Ali Imran ayat 36 tadi, yang last sekali. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ayat Ali Imran ayat 36. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini hadis sahih diceritakan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tak seronok dapat anak. Lalu anak ni, saya nak cerita dulu bagi habis, kemudian kita ambil iktibar keluarga bahagia. Mak dapat anak perempuan, seronok dapat anak perempuan, seronok. Lalu dia teringat nazar nak hantar anak pergi jadi khadam dekat masjid, dekat Baitul Maqdis. Bukan masjid Baitul Maqdis, Baitul Maqdis saja. Sebab dulu dia tak dinamakan masjid, dia namakan Baitul Maqdis. Dalam Baitul Maqdis itu, Al-Quds itu ada masjid. Ada masjid, Tanah Al-Quds. Tanah Al-Quds, kalau kita pergi, ada orang tulis dalam internet, Masjid Qubbatus Sakhara, masjid yang warna emas tu, Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa di belakang dia. Betul? Betul? Jadi kalau lah Israel bom Masjid Aqsa, kita tak perasan kalau Masjid Qubbatus Sakhra masih ada. Tak tuan-tuan? Sebenarnya satu kawasan luas, lebih kurang dalam, saya tak ingat, 11,000 kaki ke macam mana. Satu kawasan Al-Quds itu, Masjid Aqsa di belakang dan Masjid Qubbatus Sakhra, kedua-duanya terletak di dalam tanah Al-Quds. Dua-dua sekali. Tak kira lah belakang ke, depan ke, wallahualam. Tapi satu kawasan. Jadi kalau kita semayang dekat hujung, dekat bawah pohon zaitun, walaupun luar daripada Masjid Aqsa, dalam tanah Al-Quds, kita tetap dapat ganjaran berapa? 500 kali ganda.
tetap dapat ganjaran. Jadi tak nak Al-Quds. Maka dia nak bagi anak dia. Akhirnya ketika itu, bila mana dia nak bagi anak dia, dia bagi anak dia remaja besar sikit. Bila dah besar sikit, dia tengok-tengok, ish, aku nak didik anak ni kadang-kadang tak berapa nak boleh. Siapa kita? Siapa kita? Kadang-kadang sibuk kerja. Kadang-kadang ayah tak ada kemahiran mendidik. Kadang-kadang dia tak ada ilmu fardu ain, ayah tak ada lah pandai sangat. Lalu mak Maryam dengan ayahnya Imran bagi kepada pak saudara dia jaga. Siapa dia? Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ni isterinya mandul. Isteri dia mandul. Dia mengaku isteri aku mandul. Lalu bila dia bagi anak kepada dia, bismillah, dia seronok jaga anak. Macam kita tak mampu. Anak kita ni, kita bukan tahfiz, kita hantar anak mahat tahfiz. Kita tak pandai ilmu agama, kita hantar anak kepada para ulama. Salah tak? Kita boleh ikut contoh teladan ni. Tak mampu, hantar anak. Saya bukan nak mengaibkan ayah saya, tapi ceritalah bagi semangat. Bila bagi motivasi kat sekolah-sekolah ni, kat ibu ayah ni, kadang-kadang bila habis dia akan maci-maci. Bapak-bapak dia akan mai, Ustaz, kami mai sekali ni dengan anak sebab anak saya ni nakai. Saya mai sekali dengan suami pun nakai juga, dia panggil mai. Dia mai sembang-sembang, dia kata, Ustaz, dia nak cerita, Ustaz, kami ni bukanlah macam ayah Ustaz pandai ilmu agama. Tuan, saya bagi semangat, bukan kita nak cerita kata keburukan. Ayah kita pun bukan pandai sangat agama. Dan dia tak boleh mengaji Quran walaupun dah umur 30 lebih. Orang zaman dulu, dia bukan ada tanyalah ustaz. Dia bukan ada karnival mahabbah masjid. Tuan-tuan, tu zaman dulu kira bid'ah dolalah gila-gila lah tu. Zaman tu karnival, zaman dulu mana ada azan forum perdana 30 minit Ustaz Don, tak ada tuan. Zaman tu ayah kita dengan selok bell bottomnya, kan, naik Vespa, macam tu lah orang muda. Cuma mak kita ni pandai sikit sebab dia orang Kedah. Dia duk apa? Orang Kedah ni dia qasidah marhaban banyak kat kampung. Dia tahu. Kan? Walaupun dah lama tinggal, dia dengar macam pernah dengar. Macam pernah dengar. Ya Badrati. Dia pun, lama tak dengar lagu ni. Dia macam pernah dengar. Lama dah. Ayah kita ni tak boleh mengaji. Datang jemaah tabligh dekat masjid, dia teringin nak pergi join mengaji Quran, halaqah Quran. Bila mai lagi 2 orang nak masuk giliran dia, kita tengok ayah kita ni buat sakit perut pergi toilet. Sejarah dululah. Tapi dengan anak dia cukup garang. Dengan anak dia cukup garang. Sampai sekarang duk tanya lagi balik rumah, hang ulang Quran dah. Wahai anakku, kamu ulang Quran ataupun tidak? Padahal kita jadi tu imam, dia jadi makmum kan. Sepatut kita, wahai ayahku, kamu ulang Quran ataupun tidak? Tapi ayah lah, kita sayang. Dia banyak kali pesan, banyak kali cerita. Abah ni meninggal bukan nak tinggal harta apa pun. Tok Wan tinggal harta dah kat abah. Tok Wan tak tinggal apalah, tinggal hutang. Kan? Tapi dia tinggal ada. Orang anak dia teringat ke ayah dia, tinggal ada, tinggal akhlak. Jadi saya sebut ayah kita ni, ya Allah, dia rotan kita bukan main. Kita dah boleh mengaji Quran, dia belum boleh mengaji. Dan sekarang alhamdulillah istiqamah, dia ajar kita Quran. Dan sekarang cukup lancar mengaji Quran. Kalau tadarus tu, kira orang pun pakat maulah jadi grup dia. Dia tadarus bila slow, orang pakat tak mau jadi grup dengan dia. Orang kita. Baik tuan-tuan, cerita ni kita tak mampu bagi anak kita pendidikan ilmu, hantar kepada ulama. Macam mak Maryam dengan Imran hantar kepada Nabi Zakaria. Satu hari Nabi Zakaria pun letaklah anak ni di satu tempat dinamakan mihrab. Mihrab ni bukan semestinya mihrab ni. Ulama tafsir bincang apa itu mihrab. Kita sekarang ni panggil mihrab kan. Tempat tu imam panggil mihrab. Mimbar. Ini mimbar. Tak ada khutbah ni. Habis ni apa? Singgah sana. Muttaqiina fi 'alal ara'ik. Duduk raja. Kan dia special sikit surau taqwa ni.
tempat duduk untuk ni, dia jadi VIP. Lebih kurang mimbar yang tempat khutbah tu, mihrab ni orang panggil apa? Mikrofon original. Zaman dulu dia buat melengkung tu. Bila tu imam baca tak pakai mikrofon pun, suara ke belakang, dia pantul ke belakang. Tu tujuan dulu. Tapi mihrab dalam kisah ini tempat yang special. Maka Nabi Zakaria pun letak tempat special. Nak pergi ke tempat tersebut ada tangga. Ini diceritakan dalam tafsir Ibn Kathir, ceritakan juga dalam tafsir An-Nasafi, cerita ada tangga. Bila ada tangga, dia jaga tangga tu, dia upah orang. Siapa pun tak boleh jumpa dengan Maryam, sebab nak jaga Maryam ni bagi jadi elok, bagi jadi baik. Tapi bila mana dia ziarah Maryam, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Zakaria masuk mihrab, wa wajada 'indaha rizqa. Tengok depan Maryam ada buah-buahan. Mai tengok ada buah-buahan. Ulama tafsir kata buah-buahan musim panas ada dalam musim sejuk. Buah-buahan musim sejuk ada dalam musim panas. Ini karamah. Karamah. Entah karamah. Khawarikul adah. Benda yang pelik berlaku kepada manusia biasa, kalau berlaku kepada Nabi dipanggil mukjizat, berlaku kepada orang biasa dipanggil karamah. Karamah. Karamah kepada Maryam alaihi salam. Wa wajada 'indaha rizqa. Tengok ada depan dia. Hai, siapa bagi ni? Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inilah punca satu didikan anak yang sangat hebat. Anak yang kecil, anak yang tak faham apa, anak yang budak-budak, anak yang kecil yang kita kata bukanlah pandai sangat, tetapi dididik oleh Allah. Macam mana keimanan yang sangat hebat, yang kita pun kena ajak anak kita macam ni. Nabi Zakaria tanya, mana mai buah-buahan ni? Dia jawab, rezeki ini datang daripada Allah. Tuan-tuan, dia pun tak tahu, tak mengaji ilmu tauhid, tapi dia kata rezeki ini, qalat huwa min indillah, ini datang daripada Allah SWT. Punya hebat tak hebat? Maka Nabi Zakaria waktu itu, Nabi Zakaria kata, qalat huwa min 'ind, qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria ni bila tengok budak kecil jawab macam ni, dia kata ni teringin anak. Teringin anak. Kita tengok orang, tengok orang tu ada anak, anak ada tahfiz lah, baca Quran bagus, teringin anak seorang macam tu. Balik pakat pergi buat anak, kelang kabut. Seronoknya dapat anak. Tengok anak macam ni bagus, teringin nak anak. Fitrah orang nak anak. Seronoknya, sukanya dapat anak. Maka dia pun waktu itu dia tahu isterinya mandul. Dia tahu isterinya mandul. Tapi dia balik, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Tuan-tuan, kita teringin anak, jumpa orang sensitif, benda sensitif tentang dapat tak dapat anak. Tapi kenduri, ada pasangan tu kawan lama, dah kahwin kat 4-5 tahun, anak belum boleh lagi ya. Jadi kita nak tanya, kalau boleh tu tanya dekat suami. Yang lelaki ni tanya kat suami cukup lah. Tanya depan isteri, sebab orang perempuan ni dia sensitif. Bab ni dia sensitif. Dia rasa macam segan. Kadang-kadang tu adik-beradik saya tak sebut siapa-siapa, dekat 10 tahun kahwin, sampai nak pergi kenduri pun malah, sebab orang akan tanya soalan sama. Jadi benda ni sensitif. Apa yang berlaku kepada Zakaria? Zakaria pergi tanya dekat budak ni, Maryam. Tak mustahil budak-budak boleh jawab satu jawapan yang sangat hebat. Rezeki ni daripada Allah. Ini fitrah manusia. Orang baru ni mereka pergi buat majlis syahadah di Sarawak, perkampungan pedalaman. Dia buat satu rumah panjang buat. Dekat 25, saya tak ingat, 25 orang masuk syahadah.
Tuan-tuan, yang ada kat depan ni, ada budak umur 5 tahun dengan 11 tahun. Maksudnya bawah daripada 15 tahun. 5 tahun, 8 tahun, 11 tahun macam tu. Ada kat depan. Di belakang dia, mak ayah dia. Majlis syahadah. Jadi bila ramai sangat, mereka nak buat beramai-ramai. Nak mengucap kalimah syahadah beramai-ramai. Jadi anak-anak kat depan ni, yang mana umur 5 tahun, 11 tahun, 8 tahun, ada kat depan. Mak ada belakang. Jadi ustaz pun waktu tu, tak salah saya, Dr. Zulkifli Bakri ikut sama kot pusat dakwah serantau ni. Waktu telefon angkat syahadah. Okey, ramai-ramai angkat tangan satu Malaysia. Contohlah kan. Taklah angkat macam itulah. Angkat tangan semua. Dia pun angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu dewan tu, satu rumah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergema rumah tu, tuan-tuan. Tapi yang specialnya, ustaz yang mula doa syahadah tu, dia tak feel lagi. Dia tak feel lagi. Tapi bila dia tengok yang depan ni, kanak-kanak 5 tahun, 11 tahun, 8 tahun tu menangis kan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Menangis. Mak dia, bapak dia tak menangis pun. Yang menangis depan ni. Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, orang semua ustaz tu pun menangis tengok budak-budak ni menangis. Siapa suruh dia menangis? Dia menangis dulu baru orang ikut menangis. Mungkin ini masuk dalam hati mereka. Boleh jadi Maryam ini dia jawab rezeki daripada Allah. Kita pun boleh ajak anak kita, mat, abah bagi rezeki ni bukan abah yang bagi, Allah yang bagi. Ajak dia. Supaya anak bila mana ayah dah tak ada, anak akan kata, abah tak ada tak apa, yang duk bagi makan ke abah masih ada, Allah masih ada. Anak cerdik sebab ayah dah ajar tauhid. Bagi makan dekat isteri, bagi gaji kat isteri. Haji Sanusi pula. Sanusi bagi gaji kat isteri sebulan berapa? Tapi isteri dia kat belakang. Oh dia ada kod. Oh ada kod. Tak tahu dia main tak main. Risau takut tak betul pula kan. Kata bagi 1,000 tak betul pula kan. Contohlah bagi 500 yang kita bagi. Ni abang bagi gaji, bagi rezeki kat cik 500. Ingat, yang bagi ni Allah. Kalau abang tak ada pun, Allah masih ada. Allah masih ada. Allah ada selama-lamanya. Dulu, kini, selamanya Allah ada. Allah ada. Tapi yang tak adanya abang belum tentu. Sebab saya pernah jumpa, memang betul, ada makcik yang saya selalu duk cerita orang ni. Dia menangis-nangis depan kita. Dia menangis, dia kata, ustaz, suami saya tukang masak kantin. Ni cerita dia. Tukang masak kantin. Saya waktu suami saya meninggal dunia, hampir berbulan-bulan saya tak boleh masuk kantin ataupun tak boleh masuk dapur. Masuk dapur, nampak sudip, nampak belanga, saya jatuh rebah. Sebab selama ini saya bergantung harap kepada suami saya. Ini dipanggil niyah yang Nabi larang orang jahiliah ni. Orang Arab jahiliah, bila suami mereka meninggal, mereka akan apa? Koyak-koyak baju dia. Kadang setengah tu ada yang buka habis, terkeluar rambut habis nampak. Dia meracau. Dia meracau. Ini Nabi larang. Takat menangis, Nabi tak marah. Sebab itulah bila Nabi menangis, Abu Bakar tanya, "Kau kenapa engkau menangis? Kau larang kami menangis." Nabi tahu ni, kata, ni anak aku, perasaan manusia. Yang ni tak apa. Tapi kalau lebih-lebih sangat, tak boleh. Tapi berlaku. Rupanya berlaku zaman sekarang. Sebab orang perempuan kadang-kadang letak harapan yang terlalu tinggi pada suami. Tapi tak ada masalah, tak boleh tak? Lagi bagus ya. Lagi bagus. Sebab apa? Sebab kajian sekarang, tengok Dr. Nick Salida, dia dah buat bagian undang-undang di USIM. Tanya dia kan pernah buat kajian di Mesir, satu kampung. Sebab satu kampung ni tak ada langsung kes perceraian. Tak ada langsung kes perceraian. Satu kampung dibuat kajian, kenapa kampung ni tak ada langsung kes perceraian. Rupa-rupanya dalam kampung tersebut, seorang pun isteri mereka itu tidak bekerja. Wallahu a'lam. Bukan kata lepas ni isteri pakat kerja, pakat jadi teruk. Tuan-tuan jangan salah faham. Tapi tu cerita dia. Nak kata boleh jadi, boleh jadi benda ni berlaku.
boleh jadi. Dia bergantung harap pada suami, maka dia rasa tak rasa macam tu. You nak pergi, dia tak rasa macam tu. You janganlah pergi. I love you. Itu tak boleh. Tak boleh tinggal. Sayang sangat dekat suami. Jadi cerita yang kita nak bawa pada hari ini, bila mana seorang lelaki, seorang ayah, dia tak dapat anak sebagai contoh. Dia tengok peristiwa ini, dia jumpa dengan seorang perempuan dan dia dia beritahu oleh wanita ini, wanita Maryam beritahu ke dia, wahai Nabi Syuaib, kau teringin nak anak, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh bagi rezeki tanpa hisab. Allah boleh bagi rezeki tanpa hisab. Yang bagi anak tu Allah. Maka Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah, dengan sebab budak kecil tu dia jawab macam tu, Nabi Zakaria balik, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakan kepada zuriat yang baik. Jadi boleh bagi kita minta dapat anak. Ataupun dalam cerita ni boleh bagi kita, bila mana kita pergi tanya orang, kita bukan saja-saja tanya, hai mai dua orang saja ke, mana anak, kita bukan nak perli dia, tapi disebabkan dia memang tak ada anak, takut dia kecil hati, dia kata belum boleh lagi, tak dapat anak lagi. Tuan boleh jawab macam Maryam, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh bagi rezeki tanpa hisab. Dengan sebab ayat itulah Nabi Zakaria dapat semangat. Betul juga. Allah, isteriku mandul, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, bagi aku rezeki. Akhirnya Allah bagi dah anak ke dia? Bagi anak. Sebab anak ni siapa yang bagi? Allah yang bagi. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Nabi Zakaria, kami kurniakan kepada engkau seorang anak yang mana tak ada orang sebelum ini sama macam dia, yakni Yahya. Nabi Yahya dapat anak. Tuan-tuan, tapi bila kita dah buat kaedah macam-macam untuk dapat keluarga yang bahagia, tak dapat juga, anak tak menjadi juga. Pernah tak? Ada ramai ramai. Ayah AJK surau, anak AJK apa? Satuan Kelab Dangdut contohlah. Jauh beza tu tak ada. Tak ada surau ni tak ada lah. Tak ada lah. Ayah ustaz, anak tak jadi. Ada tak? Ada ramai. Ada ramai. Apa kita nak kata? Kalau ayah dia tak mendidik dengan betul, boleh jadi tertanggung kepada ayahnya. Tapi kalau ayahnya didik dengan betul, boleh jadi fa innaka satu betalah. Ianya satu ujian bagi seorang ayah. Sebab tak semua, Allah juga cerita dalam Quran keluarga yang tak berjaya. Allah cerita juga dalam Quran. Allah cerita keluarga yang berjaya, Luqman, keluarga yang bahagia. Allah cerita Ibrahim, Nabi Syuaib dengan anak dia macam mana Allah cerita. Allah cerita Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, cerita-cerita keluarga bahagia. Dan Allah juga cerita Nabi Nuh alaihissalam macam mana anak dia. Allah juga cerita Nabi Lut alaihissalam bagaimana isterinya. Allah juga cerita bagaimana isteri dah bagus, suami pula tak bagus. Asiyah, suami Fir'aun. Bagaimana suami dah bagus, isteri tak bagus. Bagaimana anak dah bagus, ayah tak bagus. Nabi Ibrahim dengan Azar. Allah cerita benda ni. Dan Allah datangkan sahabat Nabi yang mana dah berusaha jadi keluarga yang bahagia, tapi tak jadi juga. Sebab dalam sahabat Nabi pun ada orang yang bercerai-berai. Tuan-tuan jangan ingat cerai-berai itu semua orang jahat. Tak. Ada setengah tak berjaya, keluarga tak dapat dihandle dengan baik. Jangan kita kata nampak muka baik cerai. Dah jangan. Kita tak tahu apa yang berlaku. Kita tak tahu apa yang berlaku. Tuan-tuan, saya baru tadi dengar cerita yang dibangi orang masjid, AJK masjid sembelih anak tu. Kan? Section 4 dibangi sembelih anak tu. Surah Al-Kautsar, jemaah surah Al-Kautsar. Orang semua kenal dia baik. Kita dia kata, ish, apa yang kena dia mai time tu? Orang sebut mental, orang sebut macam-macam. Apalah syaitan yang menghasut ketika itu. Adapun syaitan itu mengganggu fikiran. Kita tak tahu apa cerita ni. Tapi bila kita dapat tahu, oh ayah dia sayang kat dia.
JK Masjid kata anak bongsu dia yang nombor yang apa? Yang umur 7 tahun yang dia sembelih meninggal itu, anak dia akan datang kuliah sekali, ayah pun dengar kuliah, kaki kuliah datang. Jadi anak dia ni, anak perempuan, akan lari pi kat mak, pi kat makcik kat masjid surau tu kenal. Budak umur 7 tahun ni manja, dan bila mana dia mengantuk, dia takkan tidur kat makcik, dia selalu pi lari, pi tidur dekat paha ayah dia. Dan ayah dia pun, yang lain boleh lagi, tapi kalau anak dia menangis, anak dia ni, yang bongsu ni, ayah dia tak boleh tahan. Sebab inilah anak kesayanganku. Tapi nak jadi cerita tuan-tuan, sebelah anak sendiri, kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi kita tak berani, mulut kita tak berani nak kata ke orang. Sama macam perceraian yang berlaku, kita tak tahu. Zaid bin Harithah juga bercerai. Sahabat Nabi juga diputus. Barirah juga bercerai. Jadi kita tak minta lah bercerai, tapi kita minta, ya Allah, jadikan keluarga kita ini keluarga yang bahagia. Sebab keluarga yang sakinah ini merupakan syurga ketika di dunia. Seronok no? Qurrata a'yun Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk mata bagi keluarga. Tengok anak sejuk mata, tengok suami nak menyampah, tengok suami nak seronok ya. Tak kira lah suami macam mana pun seronok. Suami, isteri macam mana pun tak sama macam cik ta. Tapi isteri seronok bahagia. Qurrata a'yun, penyejuk mata. Orang Arab bila air mata mengalir, dia sebut, tuan-tuan, dia orang Arab dia ada, ni orang Arab punya ni lah, dia kata air mata bila mengalir, kita rasa air mata tu, air mata ni dia ada rahsia dia. Kalau pegang panas air mata tu, maksudnya air mata kesedihan. Kalau meleleh, tahan air mata tu, sejuk, air mata kegembiraan. Saya tak pernah test, lama tak test. Lama tak test. Wallahu alam betul tak betul nah. Nanti isteri boleh test, orang perempuan rajin menangis, ataupun test kat suami. Kan? Abang, ayang sakit ni tak lama dah ayang. Tengok suami menangis. Pegang air mata, sejuk ke panas? Kalau sejuk tu, abang nampak macam sedih, rupa-rupanya duk tunggu orang lain. Allahu alam tuan. Mungkin ada apa-apa nak tanya dalam masa 1 minit 2 minit ni. Saya duk balik 9 lebih dah. Banyak orang cerita tentang keluarga sakinah. Ilmu ni bitajribah, dengan pengalaman, dan bita'alum, dengan mengaji juga. Tapi pengalaman pun kena ambil juga. Jadi yang mengajak kat depan ni orang muda ni. Ustaz nak besar nak. Besar ni. Orang Melayu kita, dia ada, ustaz besar mana anak ustaz? Baru 2 tahun. Tak apalah, tunggu dia balik dulu ustaz, baru ustaz tahu. Orang Melayu kita, dia bukan nak doa, ya Allah bagilah anak ustaz ni bagus. Tak. Bita'alum dengan bitajribah, dengan pengalaman. Orang lama-lama dia pengalaman, dia tengok hak mana bagus, hak mana tak bagus. Macam mana nak didik anak dia, dah menempuh zaman demi zaman. Jadi kita minta, ya Allah, jadikan kita ini dapat keluarga-keluarga yang bahagia. Sebab macam mana kita nak cerita tentang masyarakat, tapi kalau keluarga kita ada problem, susah. Betul tak? Kita nak cerita tentang masyarakat, tentang negara, tapi kita ada problem dengan isteri kita, susah, dia ganggu. Tapi kalau kita boleh handle dengan baik, keluarga kita keluarga yang seronok, insya-Allah Allah buka satu-satu daripada diri kita mai kepada keluarga mai pada masyarakat, jiran-jiran, sehinggalah kepada negara. Seronok kita. Allah alam. Tak ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa, lagi bagus nah. Kita boleh habis awal. Ada apa? Ada. Macam nak tanya tengok. Saya pegang pen tu. Nak tanya ke nak suruh habis? Bismillah.
Ayah jangan tinggal benda-benda sunnah ketika anak dilahirkan. Jangan tinggal. Anak tengah mengandung pun boleh ambil sunnah Nabi. Anak-anak mengandung pula dah. Isteri mengandung, isteri mengandung boleh ambil. Jumpa orang soleh, kita kata, Ustaz, Syekh, doakan isteri saya sedang mengandung. Boleh? Boleh. Nanti Syekh kata, macam Nabi sebut, barakallahu lailatakuma. Macam Nabi doa kepada Ummu Sulaim, isteri kepada Talhah, yang mana dia bersama dengan suaminya pada malam hari dalam keadaan anak dia sudah meninggal dunia. Isteri buka pintu kat suami, suami tengok isteri senyum, kesian dekat suami penat. Lalu dia tak mau bagi tahu anak dia macam mana. Suami tanya, anak okey ke? Dia kata lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Lalu dia pergi layan suami dia, dia makan bersama isteri suami dia. Kemudian suami dan isteri bersama. Bila lepas bersama, maka dia datang, tanya mana anak tadi. Baru isteri cerita, sebenarnya anak kita dah meninggal dunia. Cerita ni sangat hebat. Suami nak marah isteri sebab tak bagi tahu anak meninggal, tapi dalam masa yang sama rasa isteri aku ni dah habis baik sampai tahap macam tu. Maka dia pun bawa dua-dua orang ni, suami isteri, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata, barakallahu lailatakuma, semoga Allah memberkati malam kamu berdua. Nabi doa kepada yang berada dalam kandungan, walaupun belum mengandung lagi waktu tu. Tapi bila dah mengandung, hasil pada malam tersebut lahirlah anak bernama Abdullah yang sangat saleh. Dan mana Ummu Sulaim dengan anak-anaknya, mereka ini ada hampir, tak ingat, 10 ke 9 orang anak yang kesemuanya hafizul Quran, semuanya baik-baik berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil cerita-cerita ni, kita pun suruh lahir, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir. Kita nak sambut. Kemudian jangan tinggal tentang tahnik, tak payah tunggu lama-lama. Tahnik ni bermula secepat mungkin. Dia tak perlu tunggu 7 hari. Kita ambil hari pertama, doktor kata boleh makan dah. Setengah doktor kata tak boleh, dia kena puasa. Jadi kalau boleh makan, kita buat tahnik sendiri sebelum kita nak jumpa syekh ke, nak jumpa ustaz ke. Ambil dulu. Dan kajian saintifik pun sebut, saya bukan orang sains, tapi orang sains sebut kanak-kanak yang mana dia ambil glukosa pada waktu awal, dia lebih tahan daripada sakit. Maka dia akan kurang menangis ketika kecil tu. Kita buat tahnik. Lepas tahnik, ready dah. Boleh dah isytihar anak? Boleh sebut nama anak. Tapi kalau pendapat Imam Bukhari, lebih baik isytihar pada hari ke-7. Orang tanya nama anak apa? Kita dah tahu dah. Nama anak nak bubur Ashraf Sinclair ni, contoh kan. Tapi dia teringin bila ni? Hari ke-7 nanti saya isytihar lah. Hari ke-7 saya isytihar. Saya wartawan pun main tanya, anak nama apa? Ada, tapi tak boleh bagi tahu. Tak boleh bagi tahu. Dia tanya, ada, tapi tak boleh bagi tahu. Kita harap tak adalah cerita, biar hari ke-7 ada cerita lah dalam paper. Dia keluar juga besok, Ashraf akan isytihar anak pada hari ke-7, ada juga cerita. Tapi tak apalah, kita isytihar anak kita buat akikah, kita buat benda-benda yang sunnah. Jangan lepas walaupun sedikit. Kita yang cukup kepala, ayah yang cukup kepala. Jangan bagi orang lain cukup kepala. Walaupun gugup, belajar sikit-sikit, ambil air, sapu ke atas kepala, baca doa, suruh isteri kita melakukan amal saleh, khatam Quran sewaktu dalam mengandung. Boleh khatam Quran ikut time waktu solat, ada kaedah macam mana nak khatam Quran. Sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sangat menyarankan ibu-ibu untuk khatam Quran sepanjang 9 bulan dia mengandungkan anaknya. Allahu alam. Kita minta Allah ampunkan dosa kita pada malam ni. Allah beri kepada kita rahmat, Allah beri kasih sayang, Allah bagi mawaddah, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan kita ini orang yang mudah untuk mengamalkan ilmu, dan Allah jadikan kita ini hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang tawadhu, hati-hati yang mudah menerima ilmu insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa qina nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah kedua ibu ayah kami seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami sewaktu kami kecil, ya Allah.
Ya Allah, limpahkanlah kepada kami zuriat pasangan anak-anak yang menyejukkan mata kami ya Allah, anak-anak yang salih dan salihah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami daripada hasutan syaitan ya Allah. Kuatkanlah kami daripada menahan panahan maksiat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, Engkau kurniakan kebahagiaan, kesejahteraan kepada adik-beradik kami di Syria, di Gaza, di Rohingya ya Allah, di seluruh dunia ya Allah. Berilah kebahagiaan kepada mereka seperti mana kami bahagia dengan anak-anak kami di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf anda berlaku kasar bahasa terkurang tak kena, hati-hati mana yang terguris, semoga Allah ampunkan. Tuan jangan lupa kita doa-doa sama Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Kita dah panas terik sangat dah, terbakar ni banyak tempat dah. Insya-Allah semoga Allah yang menurunkan hujan itu kuasa pemilik segala air itu menurunkan hujan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.